soalan daripada ni kepada Profesor Dr. Solehah. Kajian Dr. Solehah berkisar kepada tamadun peradaban manusia berasas agama wahyu. Dan ini banyak merujuk kepada kitab-kitab Samawi. Bagaimana Prof mengimbangi integriti kajian Prof apabila kitab-kitab ini diharamkan dari membacanya? Seperti kata Imam Nawawi, kitab Taurat dan Injil merupakan antara yang diharam untuk diambil manfaat daripadanya kerana ia telah diubah dan dipesongkan oleh para penganutnya. Rujukan Raudah Al-Talibin 10/259. Macam mana penjelasannya ni, Prof? Okey, berbalik kepada soalan itu ya. Sebenarnya saya ingin kongsi beberapa catatan tentang kalau kita nak rujuk kitab-kitab Taurat yang telah diubah suai ni, ya, Taurat ataupun Injil telah diubah suai ni. Dan saya ada rujuk beberapa catatan dikemukakan oleh beberapa ulama. Dia ada menyebut bahawasanya, saya baca dalam Arabik dulu ya. Soalan yajuzul, adakah harus hal yajuzul qira'ah fi Taurat wal Injil bighard at-ta'arrufi ala ma fi hadhihi al-kutub min tahrifat wa ma'lumat ghair sahih bighard tahzir al-muslimin minha. Adakah harus kita membaca kitab Taurat yang kita ada tujuan untuk mengubah maklumat? Memang kita tahu ada ubah maklumat ya. Maka jawapan kepada soalan tadi itu berbagai-bagai, ada ikhtilaf al-ulama. Ikhtilaf al-ulama pada membaca kitab ini. Saya baca juga ke Arab ya, sebab saya ambil data daripada Arab ya. Ikhtilaf al-fuqaha fi hukm al-qira'ati fi kutub ahli al-kitab kat-Taurah wal-Injil. Haitsu ja'at ahadits bil man'i wa ukhra bil jawaz. Ada yang menegah dan ada yang melarang. وبسبب الاختلاف هو اختلاط الحق بالباطل والصدق بالكذب في هذه الكتب النتيجة التحريف والتبديل والتغيير. Kenapa? Kerana terdapat perbezaan, khilaf, ada percampuran di antara batil dan benar, bohong dan tak bohong, fi kitab natijah. Hasilnya ialah terdapat tahrifu ataupun berbeza perubahan, terdapat berbeza pandangan dan perubahan data dan pengubahsuaian data. Kalau dilihat kepada Quran ya, Allah Subhanahu wa taala ada menyebut ya dalam surah Al-Baqarah ayat 75, izinkan saya baca ya. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Afatama'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa huwa ya'lamun. Itu surah Al-Baqarah 75. Apakah kamu orang-orang yang beriman masih mengharapkan mereka berlaku jujur kepada kamu walaupun segolongan dari mereka mendengar firman Allah kemudian mereka merosakkannya setelah memahaminya? Saya baca lagi surah lain, Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lillazina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalilan fawailun lahum mimman katabat aydihim wa wailun lahum mimman yaksibuna. Baqarah 79. Maka celakalah orang-orang yang memutarbelitkan kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata ini dari Allah, mencari keuntungan yang sekejap. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka kerana apa yang ditulis oleh tangan mereka. Dan kecelakaan besarlah bagi mereka kerana apa yang mereka usahakan. Okey. Kita tengok pula kepada ayat Al-Maidah ayat 13. Fabima naqduhum mitsaqahum lughatahum wa la'nahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi wa nasu hazzan mimma dhakaru bihi wa la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum ila qalila minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Mereka menyelewengkan perkataan kitab suci dan mengabaikan sebahagian daripada apa yang diperintahkan kepada mereka untuk menegakkan. Engkau wahai Nabi akan sentiasa menemui tipu daya daripada mereka kecuali sebilangan kecil. Tetapi maafkan mereka dan bersabarlah dengan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Okey. Daripada sini, daripada 3 ayat Quran ini,
kesimpulan yang boleh dibuat ialah huwa jawazu qira'atil Taurah wal Injil lil ulama rasikhin fi ilmi bi ghardi ar-radd 'ala syubhat ahli al-kitab. Harus membaca kitab Taurah dan Injil oleh ulama-ulama yang ingin mencari bertujuan untuk menolak syabih ahli kitab wa iqamatul hujjah ala tahrifihim, dan mendatangkan hujjah ke atas penyelewan mereka itu, wa kazbihim min khilali masadirihim, apa yang mereka datangkan itu. Adapun yang disebut oleh As-Suyuti itu tadi ya Cik Lan, saya ingat qala An-Nawawi, saya ada rujuk juga, qala An-Nawawi rahimahullah fi Raudatul Talibin, juzuk 10, muka surat 259, wa kutubut Taurat wal Injil mimma yuharrimul intifa'i bihi, li'annahum badalu wa ghayyaru. Di sini ya, saya ingin kemukakan apa yang disebut oleh Imam Nawawi sini. Dia kata wa kutubut Taurat wal Injil. Saya kena baca kod Arab sebab di situ ada bahasa yang perlu diketerangkan. Kalau kita baca kod Melayu memang tak nampak. Wa kutubut Taurat wal Injil mimma yuharrimul intifa'i bih, li'annahum badalu wa ghayyaru. Kalau tengok kutubut Taurat itu kutub jamak tu. Itu jamak. Jamak dalam bahasa Arab dipanggil dan nahwu daripada kutub itu jamak taksir. Jamak taksir penggunaannya dia muannas. Tetapi kalau kita tengok sesudah itu mimma yuharrimul intifa'. Mimma yuharrimul intifa'. Mimma yuharrimul intifa' itu bermaksud ma yuharrimu. Maknanya tak semua yang ada dalam kitab Taurat dan Injil yang asal itu telah diubah. Maksudnya di situ mimma yuharrimul intifa' li'annahum badal wa ghayyaru. Mereka itu menukarnya tidak ke semua. Kalau kita tengok daripada kutub Taurat wal Injil mimma yuharrim, yang mereka haramkan itu tidak semua. Yang itu yang kita faham. Jadi justru itu maka kita kena dengan hadis dengan surah Al-Maidah itu tadi. Bahawasanya bila mereka menyeleweng perkataan kitab suci dan mengabaikan sebahagian daripada apa yang diperintahkan kepada mereka untuk menegakkannya. Wahai Nabi, kamu akan sentiasa mendengar dan menerima tipu daya daripada mereka kecuali sebilangan kecil. Maknanya sebilangan kecil itu masih wujud. Dan di sini saya berpandangan iaitu kisah Qaturah itu adalah, nama Qaturah itu adalah daripada nama yang bermaksud kayu gaharu. Itu dalam bahasa Ibrani. Saya ingin buat pembetulan ya. Ibrani dengan Hebrew itu bagi saya tidak ada kaitan. Ibrani itu berasal pada Abir bin Shalih bin Arfakshad. Manakala Hebrew itu hanyalah istilah yang dikemukakan oleh orientalis dan barat yang mempunyai tujuan untuk inhiraf ataupun mengubah data-data tamadun dunia ini. Itu pendapat saya. Jadi kesimpulan daripada itu, rujukan kepada yang dikemukakan dalam Taurat atau Injil itu ataupun dalam Bible lah kita katakan sekarang itu, bagi saya kita baca dari tadi adalah jawaz ataupun harus. Untuk orang yang ada ilmu, untuk kita berhujah. Kalau kita tak rujuk, kita tak baca, kita tak tahu apa mereka nak buat. Sedangkan Quran kita mereka baca, mereka hafal, mereka kaji lebih daripada kita. Kalau kita tak kaji, untuk orang yang akademik lah, ya. Tapi untuk orang awam, mereka kena berguru. Mereka tidak boleh sendirian. Itu yang dimasukkan dengan harus. Itu Cik Lan saya jawab. Terima kasih Prof. Oh, jelas lah. Saya ingat yang bertanya tu dah menjawab lah. Profesor Dr. Salah dah menjawab soalan ni. Satu soalan saya terima daripada ni, ada Profesor Dr. Mokhtar. Ada di kalangan pengkaji jugalah, di kalangan sarjana kita yang tempatan ni, ada dispute lah. Saya ingat tentang pentarihan carbon dating 788 BC tu. Saya tak tahu macam mana dia punya pentarihan itu dilakukan. Kalau boleh Prof. Mokhtar boleh cerita, boleh terang, jelaskan sedikit dispute ni. Saya rasa 788 BC ni.
Okey, terima kasih Cik Lan. Dari segi konsep pentarihan, bila kita kumpulkan semua data, semua jumlah pentarihan, maka kita akan lihat mana-mana tapak pun samalah. Kita akan lihat ada grup kelompok yang dominan, banyak di situ. Jadi untuk Sungai Batu, baik pentarihan hidrokarbon ataupun OSL pada bata dan juga tanah, memberikan dominan banyak abad kedua ke atas lah. Tetapi dia tidak menolak tarikh-tarikh yang dalam kelompok yang sedikit yang menunjukkan jauh lebih awal, yang akan diperkukuhkan pada masa depan bila ada research lagi. Dia akan jadi banyak lah, sama seperti macam kami mula 2007. Tak ada pun data di tingkat itu yang kronometrik, kemudian kita masuk satu. Dan dia boleh diperkuatkan lagi dengan data-data lain lah. Tapi dia merupakan asalan, asal usul kepada data yang dominan. Okey, jalan. Okey. Okey, Prof. Terima kasih, Prof. Kita mengalu-alukan jika ada apa-apa soalan, dan sementara menunggu tu saya dapat ada satu soalan di sini. Oh, ini kepada Prof. Dr. Mukhtar ni. Prof. Dr. Mukhtar lagi, sepanjang kajian arkeologi dan geologi doktor di tapak awal tamadun Sungai Batu ni, bagaimana penerimaan gulungan agamawan tentang dapatan kajian Prof. Mukhtar? Islam lah. Okey, terima kasih. Ada beberapanya membawa saya berbincang, ada beberapanya menggunakan terus data yang ada. Mungkin tuan-tuan dan puan pernah dengar Ustaz drama Pedang Nabi asal dari Kedah. So ini dia yang adalah sebab apa pun seperti apa yang saya diketemukan dengan Prof. Solihah ni, dapat memantapkan lagi data dari aspek tulisan awal dengan bukti arkeologi. Cuma saya tak tahu kenapa Allah temukan pada usia saya sebegini baru diketemukannya. Ini ujian yang melihatkan pemantapan ilmu. Sebenarnya mungkin Prof. Solihah boleh setuju, tak sampai pun 5% yang kita tahu tentang asal usul Melayu. Very bad lah situation research kita anak. So sebenarnya kalau saya lihat dari data arkeologi saja bersama data DNA, sangat-sangat mantap semua. Tapi perlu pengukuhan daripada data-data lain yang dikaji di bab agamawan. Maknanya bersama berterusan perlu dilakukan. Terima kasih, Cik Lan. Mungkin saya boleh tambah sikit, Cik Lan. Ya, silakan. Okey, saya lupa sebenarnya poin tu. Sebenarnya bila disebut tentang agama dan sebagainya lah yang dulu kan, kita kena maklum bahawasanya sesudah Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke atas muka bumi ni, bukannya agama Hanifah sahaja atau agama yang monoteis sahaja yang dianuti oleh penduduk bumi ni. Kita kena ingat itu. Maknanya bukan saja di Nusantara, tetapi juga di tanah Arab, di Afrika Selatan, di Amerika Selatan, di Amerika, ada di mana-mana. Mereka mengamalkan agama animisme. Animisme itu mereka memuja semula alam semula jadi. Itu kena letak tu dalam kita punya pemikiran, bahawasanya itulah kepercayaan, itulah mereka letak. Sebab itulah rasul-rasul ini diutuskan, nabi-nabi diutuskan supaya membetulkan fahaman itu. Ada orang yang menciptakan alam ini, iaitu Rabbul Jalil, Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tak semua sampai. Back kepada Nusantara. Kenapa ada altar dan sebagainya? Kita tak perlu heranlah ada altar dekat kawasan di Nusantara ke, dekat kawasan apa yang
yang ada macam seolah-olah ia adalah kita agama menyembah patung dan sebagainya. Sebenarnya kita tidak tahu maksud altar itu. Kita kena ingat zaman Nabi Syuaib itu sendiri, Nabi Syuaib berhadapan dua masalah, musibah dengan kaumnya. Pertama, kaumnya itu suka mengurangkan timbangan ketika berniaga. Satu. Yang kedua, kaumnya itu menyembah pokok yang bernama pokok Aikah. Mengikut tafsir, pokok Aikah ini adalah sejenis, ada yang mengatakan pokok itu adalah kawasan Oasis yang terdapat di kawasan pada pasir yang subur. Jadi mereka ini menyembah pokok. Itu zaman Nabi Ayub. Nabi Ayub sekitar 700 BC. Jadi makna sebelum itu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim sendiri telah berhadapan dengan kaum atau masyarakat yang tidak mempercayai kepada monoteis, tidak menyembah Tuhan yang satu. Jadi mereka membina berhala. Ya. Tetapi sebab itu nabi-nabi itu diturunkan. Berbalik kepada alam Nusantara, kita jumpa Altatul Haftani semua kan. Saya melihat bangsa yang ada di Nusantara itu kita boleh bagikan agama yang dianuti itu boleh dibagikan kepada 3 ataupun 4 bahagian. Yang pertama, sebagaimana saya ada baca dalam buku tentang ada Champa language itu yang ditulis oleh Tegut, Profesor Tegut. Dia menyebut bahawasanya alam ini, alam Nusantara ini sudah ada manusia yang bernama Hobbesian. Ia adalah manusia, dia bukan Homo erectus, dia adalah Homo sapien. Dia adalah Hobbesian, maknanya badannya kecil. Kesannya terdapat di gua-gua sekitar Kelantan, Kedah, Selatan Tai, dekat Petani pun ada. Dan mereka itu sudah ada orang situ. Tetapi tidak diketahui agamanya. Maknanya mereka itu manusia. Justru untuk mencipta untuk berkomunikasi dengan alam semula jadi, untuk berdoa dan sebagainya, itu wujud. Itu wujud. Dan itu bukannya Hindu. Hindu ini agama yang sudah lewat dah. Ini bukannya Hindu. Dia adalah agama satu kepercayaan untuk menjaga diri. Sebab waktu itu tidak sampai lagi ajaran monoteis itu. Mereka hanya ingin menjaga diri mereka. Mereka percaya wujudnya alam semula jadi ini, wujudnya ada sesuatu di situ. Ya. Kemudian datangnya Katurah itu. Jadi kalau kita tengok Champa itu wujudnya bila? Kalau dalam peta yang saya kongsi sebelum ini dalam ceramah-ceramah saya, ada dia sebut bahawasanya Champa itu 1500 BC. Tamadun, the civilization Champa itu 1500 BC, dan the earliest tamadun yang ada di Southeast Asia Tenggara. Dan 1500, adakah baru mula ada orang kat situ? Tidak. Once you sebut tamadun ataupun civilization, orangnya sudah wujud sebelum itu lagi. Itu andaian yang dikemukakan oleh historian. Mengatakan, Champa 1500. Mesopotamia dalam 5,000 ataupun 6 ataupun 8,000. Adakah 8,000 itu baru wujud manusia? Tidak. Sudah wujud sebelum itu lagi. Ya. Jadi, di sini sudah ada agama. Sudah ada kepercayaan. Kemudian datangnya agama yang dibawa itu agama Hanifah. Berterusan sehinggalah kedatangan jatuhnya kerajaan Sriwijaya itu. Dan maka bila Sriwijaya ini mulalah penulisan yang dilakukan oleh orientalis dan penjajahan terhadap Minda. Dia telah menjajah tanah air kita, dia juga menjajah Minda apabila dia menulis buku dan memberi maklumat yang tidak benar. Dia tidak mendapat helikopter view ataupun pandangan yang luas terhadap Nusantara ini. Penulisannya hanya bermula sekitar 500 BC, 500 AD. Ataupun dia sebut satu AD, satu Masihi itu begitu keadaannya. Tetapi tidak jelas penulisannya itu. Saya rasa kita sebagai bangsa berhak menulis balik, mengkaji balik apa yang berlaku kat Nusantara. Dengan memberi maklumat yang betul terhadap generasi kita yang akan datang. Baik, Prof. Terima kasih.